Abu Dzar radhiyallahu an, dan kita telah banyak baca tentang Abu Dzar. Dia merupakan seorang daripada kabilah Ghifar, sebab tu Abu Dzar Al-Ghifari, daripada Ghifar. Dan Ghifar ini adalah satu tempat yang berada antara Mekah dengan Madinah. Abu Dzar antara yang awal menganut Islam, sehingga sebahagian ahli sirah menyatakan dia yang keempat ataupun yang kelima menganut Islam awal. Dahulu Abu Dzar ni kerja dia perompak jalanan. Dia merompak. Kecekapan dia, seorang dia boleh rompak satu kabilah. Dia punya tangkas dia. Abu Dzar Al-Ghifari, qat'ut tariq, perompak jalanan. Jadi siapa yang jalanan, dia sampai dia cekap dalam skill merompak ni. Cumanya zaman dia merompak, semasa dia merompak lagi, dia tak masuk masa tu, of course was not Muslim, dan dia Nabi pun tak tahu cerita apa lagi. Dia pun tak tahu cerita kenabian ke apa. Cuma masa tu dia tak percaya pada berhala. Dia tak sembah berhala. Walaupun dia perompak, tapi dia tak sembah berhala. Berhala dia tak percaya. Dia percaya tentang Tuhan yang sebenar, Tuhan yang satu, dan dia tak mensyirikkan. Dia tak pernah sembah berhala. Dia percaya Tuhan. Sebab itu apabila dia mendengar Nabi SAW mendakwa sebagai Nabi dan menyeru kepada tauhid, dia hantar saudara dia supaya pergi tengok, pergi dapat maklumat macam mana ni. Dan saudara dia pergi, kata dia ni bagui ajak pada benda yang baik dan semua. Aku dengar kalam dia bukan syair, perkataan yang baik. Dia kata, tak cukup maklumat hang ni. Ma syafaitani mimma arat. Tak cukup maklumat kau ni. Dia pergi sendiri ke Mekah nak cari Nabi. Ni jenis berani ni. Cuma masa tu Nabi bersembunyi. Peringkat dakwah sirriyah, peringkat dakwah bersembunyi. Susah nak jumpa Nabi. Dia kena ikut sikit demi sikit, panjang cerita dah. Dia dapat maklumat daripada Ali, daripada apa, sehingga akhirnya dia dapat berjumpa dengan Nabi SAW. Sehingga dia jumpa Nabi, dia Islam, dia menganut Islam, dia dengar Nabi, dia terima. Pasal dia, otak dia memang macam tu dah dari dulu. Dia tak terima syirik ni. Saya nak berhenti sekejap di sini ialah urusan Allah Azza wa Jalla kita tak tahu. Manusia, kita tengok apa yang zahir pada mata kita. Dia ni baik, dia ni tak baik, dia ni merompak dia. Tapi apa yang tersimpan di dada setiap orang, urusan antara dia dengan Allah. Kita mungkin menyangka sesuatu yang lain, Allah mengetahui hal yang lain. Lalu orang seperti Abu Dzar yang dilihat perompak diberi hidayah oleh Allah di antara as-sabiqin al-awwalin, antara orang yang awal menganut Islam. Kerana Allah mengetahui apa yang ada dalam dada hamba-hambanya. Mengapa dia memberi hidayah kepada fulan, dia tidak memberikan kepada fulan? Yahdillahu man yasha. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Persoalannya, siapakah yang Allah kehendaki? Siapa yang Allah kehendaki? Allah kehendaki. Kenapa Allah pilih fulan, tidak pilih fulan? Kerana Allah mengetahui tentang fulan yang mana kita tak tahu. Allah mengetahui tentang fulan yang melayakkan dia untuk mendapat hidayah. Mungkin fulan lihat lebih baik, tapi Allah tak bagi hidayah pada dia kerana Allah mengetahui tentang dia, yang menjadikan Allah menyesatkan dia. Sebab tu apabila Imam
pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'mal. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Man yahdihillah, siapa yang Allah bagi petunjuk, maka dia mendapat petunjuk. Wa man yudlil fala hadiyalah, siapa yang Allah sesat, tak ada orang yang dapat memberi petunjuk tadi. Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah Abu Dzar, dan bila dia masuk Islam, Nabi kata, ya Abu Dzar, uktum hadzal amr. Wahai Abu Dzar, tutup benda ni, tak usah duk bagi tahu kat orang. Satgi orang buat nanya kat hang, hang pun orang luar mai sini. Irji' ila baladik, balik ke negeri kau. Fa idza balaghaka zuhuruna faqbil, apabila tengok kami dah menang nanti, Nabi kata kami dah kuat, kau datang. Abu Dzar dia diheru, dia kaki kuat, dia rompok-rompok. Apa dia kata? Wallazi ba'athaka bil haqq la usarrikhanna baina adharihim, demi dia yang mengutuskan engkau dengan yang benar, aku akan pergi menjerit kat mereka bahawasanya aku telah Islam. Dia pun pergi kat Masjidil Haram. Masjidil Haram ada daripada awal. Kita jangan ingat Masjidil Haram ni baru ada sejak Nabi mai dah, daripada asal ada. Dia pergi ke masjid, Quraisy semua dah ada. Dia kata, ya ma'syara Quraisy, wahai semua orang Quraisy, inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul-betul punya dia habang kat dia apa. Ramai-ramai depa pakat bangun, faqumu ila hadha sabi ni orang yang terkena sesat lah. Jom kita balun orang sesat ni. Ramai-ramai mereka pukul dia, dengan pukulan yang membawa kepada mati. Hingga kata dia, fa'adrakani al-Abbasu, sehingga Abbas pak saudara Nabi, Abbas pun tak Islam lah. Tapi Abbas ni orang ada hemah. Abbas pergi, bila kata Abbas larang mereka jangan. Abbas kata, wailakum, celaka hangpa Quraisy, taqtuluna rajulan min Ghifar, kamu nak bunuh satu orang daripada Ghifar. Ni tempat majarakum wa mamarrukum, tempat berniaga kamu, tempat kamu lalu, kamu bunuh dia, habis kabilah berniaga kita lepas pada ni. Pasal Arab tribal sistem yang ada kat mereka tu, kau bunuh orang aku satu, kau tunggu kan kau. Dia tak kira, sebab tu Nabi tu dia punya sistem tu. Pasal apa Quraisy tak boleh nak buat apa? Walaupun marah kat Nabi. Sebab Bani Hashim walaupun macam Abbas, dia tak menganut Islam, tapi dia tak dapat terima kalau orang bunuh family kami tak boleh terima. So sebab tu yang bila nak ambil tindakan kepada Nabi, dia mesyuarat, dia ajak ramai-ramai. Sistem tu protect dia. Kita mungkin sistem tu tak ada kita. Kalau dah kita tak ada kuat asabiyah jahiliyah itu, kadang-kala membawa kebaikan pada satu sudut di mana mereka tak akan bagi. Sebab tu Hamzah asalnya marah pasal pukul anak saudara dia. Jadi dia tak boleh kata, oh kami pukul dia challenge kami. Lepas tu ramai-ramai, tak apa kalau macam tu. Kita mungkin Melayu macam tu, dia tak ada. Saya duduk di Jordan,
Kalau berlaku aksiden yang membabitkan kabilah ni, oh payah. Kena panggil ketua kabilah main bersyarat, berunding. Dia dendam. Tak boleh, jangan bunuh orang aku situ pun. Setuju tak setuju masalah lain. Sebab tu orang macam Abu Lahab ini terkeluar daripada tabiat. Dan dia ada sistem tu. Sebelum saya nak Mut'im bin Adi kafir. Bila Nabi pergi ke Taif, Nabi nak masuk balik ke Mekah, dia tak boleh masuk. Dia kira macam immigration, dia tak boleh masuk Mekah. Nabi kena cari protection. Mut'im bin Adi bagi tahu Quraisy, Mut'im bin Adi tak Islam. Mut'im kata, Muhammad di bawah pelindunganku. Dia panggil talabun nusrah, sistem protection. Tak apa, dia masuk aku protect. Tak apa, masuk Muhammad, aku protect. Dia rasa bangga apabila orang seek protection daripada anda, cari protection daripada mereka. So dia dan kabilah dia lindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad dapat masuk semula ke Mekah setelah pergi ke Taif, tawaf dan seumpamanya. Dan Nabi mengenang jasa Mut'im sampai ke akhir hayat tak masuk Islam. Tetapi semasa Nabi tengok kepada tawanan peperangan Badar, Nabi kata laukan Mut'im hayyan, jika Mut'im itu masih hidup dan bercakap tentang aku mengenai, dan Nabi kata antinah, mereka ni pok-pok geng-geng busuk ni, geng-geng yang main perang dengan kita ni. Nabi kata kalau Mut'im hidup, dia main bercakap dengan aku, minta release mereka ni, aku bagi ke dia. Sebab apa? Sebab Nabi kenang jasa Mut'im. Tu nunjukkan Nabi walaupun Mut'im kafir, Nabi kenang dah. Kerana masa Nabi susah, dia protect Nabi. Abu Dhar bila dia kena pukul, Al-Abbas kata, kamu cari pasal ya Quraisy, ni suku Ghifar kamu lalu kawasan dia, mati dia ni, habislah menega hamba. Pasal mereka ni terkenal dengan perampok. Lepas tu dia selamat. Lepas mereka biar dia, 2 esok Abu Zar ni dah boleh bangkit pula. Dia pergi pula dah. Sekali lagi dia kata, ya ma'syaral Quraisy, ya ma'syara Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah, inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai sekalian orang Quraisy, aku menyaksikan tidak ada ilah melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Sekali lagi kena balun. Dan Abbas sekali lagi protect dia. Abbas kata aku dah beritahu pada saudara, buat apa kat dia. Sehinggalah lepas daripada itu barulah Abu Zar balik kepada kaum dia. Ni Abu Zar ni rawi kita ni. Abu Zar ni dikenang sebagai seorang yang zuhud. Dia minta jawatan, Nabi tak bagi kat dia, walaupun Nabi sayang kat dia. Nabi sayang kat Abu Zar. Dia kata, innaka dha'ifun wa innaha la amanah. Ya Abu Zar, innaka la dha'ifun wa innaha la amanah. Innaka dha'ifun wa innaha la amanah. Wahai Abu Zar, engkau lemah sedangkan ini adalah amanah. Dan Abu Zar ni pada akhir hayat dia ada sedikit krisis dengan pemerintahan. Dia kritik kuat sangat pemerintah. Dia kritik Muawiyah di Syam, Gubernur Osman. Osman panggil dia, dan sebahagian mereka geng sosialis, saya sebut nanti tuan-tuan baca, mereka kata Abu Zar sosialis yang pertama. Tak ada lah macam tu, merepek sosialis ni. Tapi Abu Zar ni zuhud. Dia bantah para sahabat
yang mula mewah setelah daripada zaman berubah. Tapi sahabat bukan mewah. Apa mewah? Bukan mewah, keadaan itu berubah. Sayyidina Umar marah kat Muawiyah, kau makan apa? Kami sini makan tak ada, kau di sana makan burung, makan apa di Syam. Muawiyah kata, wahai Amirul Mukminin, yang kami beli burung tu lebih murah daripada kau beli daging di Madinah ni. Tempat beza, empire besar. Tapi Abu Dzar demikian keadaannya, dan dia yang meriwayatkan hadis ni. Panjang cerita Abu Dzar ni tapi saya ringkaskan.